Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pelajar-pelajar kuliah duha Masjid Al-Makmur sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi saya akan bacakan daripada kitab Aqidatun Najin di muka surat 29. Dalam tajuknya iaitu pembahagian hukum dalam syariat. Bila dikatakan hukum artinya ketetapan. Jadi sesuatu ketetapan, sama ada ketetapan dengan nafi atau ketetapan dengan isbat, itu dinamakan hukum. Nafi maknanya negatif, isbat adalah boleh dinamakan kepada positif. Jadi dalam syariat artinya dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya hukum ini mengikut sebagaimana yang diperintahkan dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif, innal hukmal aqliyah, artinya bahawasanya hukum yang berbangsa akal itu, iaitu bahawasanya hukum yang dibangsakan kepada akal, artinya diambil dari segi akal. Itulah maksud yang dikatakan di sini oleh musannif. Apa kata dia seterusnya? Bermula makna hukum itu iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan atau menafikan dia. Inilah makna hukum. Artinya suatu pekerjaan atau suatu perkara yang kita isbatkan atau kita nafikan. Itulah yang dikatakan hukum. Dan yang menghukumkan dengan isbat atau nafi itu ada kalanya syarak. Artinya ada kalanya syarak menghukumkan isbat atau syarak menghukumkan nafi. Dan ada kalanya akal. Ada kalanya pula dari segi akal sahaja. Artinya akal yang berdasarkan kepada petunjuk syarak. Bukanlah akal begitu saja, tidak. Tapi akal, maksudnya akal yang mengikut petunjuk syarak. Itu dari segi orang mukmin begitu. Bukan saja akal saja. Kerana kalau akal saja tak ada syarak, tidak akan diterima. Dan ada kalanya adat. Ada kalanya hukum tadi mengisbatkan atau menafikan ialah mengikut adat. Adat maknanya mengikut kebiasaan. Adah tu maknanya daripada ada kembali. Ya'udu iaitu asalnya kembali, artinya sesuatu yang memang berlaku dari satu, nanti kembali lagi begitu juga, berlaku lagi begitu juga, itu dikatakan adat. Jadi tiga perkara inilah yang mana hukum itu. Sama ada hukum mengikut syarak, hukum mengikut akal, dan hukum mengikut adat. Maka sebab itulah terbahagi hukum itu kepada tiga bahagi. Pertama, hukum syarak. Kedua, hukum akal. Dan ketiga, hukum adat. Dengan arti kata yang lain, apa saja hukum ketetapan yang akan diambil oleh manusia tidak lari dari tiga perkara tadi, khususnya kepada orang mukmin, artinya orang yang beriman, iaitu hukum yang datang daripada syarak, hukum yang datang daripada akal, atau hukum yang datang daripada adat. Dan hanya sungguhnya menyimpankan oleh musannif atas hukum akal, tiada hukum syarak dan tiada hukum adat, kerana bahawa
berkehendak menghukum atas zat Allah Ta'ala itu dengan hukum akal juga, tiada dengan hukum syarak dan adat. Dan sebagaimana yang dikatakan awal-awalnya, iaitu innal hukmal aqli, sungguhnya hukum akal, kerana pengarang di sini mahukan supaya dipusatkan dalam akidah ini dari segi akal, kerana menghukumkan tentang zat Allah Ta'ala, iaitu perkara-perkara yang mesti pada Allah atau yang dikenal dengan wajib, atau perkara yang tidak boleh ada pada Allah yang dikatakan mustahil, atau perkara yang Allah Ta'ala boleh jadikan atau tidak jadikan yang dikatakan harus. Maka inilah sebabnya hukum akal dalam hal ini diambil berat dalam perkara-perkara mengenai akidah atau mengenai kepercayaan. Maknanya bukan daripada syarak dan bukan daripada adat. Jangan salah faham. Maksud bukan daripada syarak maknanya bukan ketepikan syarak, tidak. Tapi maknanya pengambilan hukum itu diambil dari sudut akal, tapi tidak keluar daripada kehendak syarak. Kerana setiap orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu mestilah mengikut atau berada dalam lingkaran syarak. Walaupun apapun pekerjaannya, apapun pemikirannya, hendaklah jangan keluar daripada lingkungan atau daerah syarak. Takrif hukum akal. Di sini pengarang akan menceritakan ataupun akan menerangkan kepada kita takrif. Takrif itu maknanya definisi atau pengertian secara tafsil atau pengenalan, mengenalkan tentang hukum akal. Kerana perkataan takrif daripada arrafa. Arrafa yu'arrifu ta'rifan, artinya memperkenalkan ataupun memberitahu ataupun mendatangkan ilmu. Itulah dikatakan takrif. Jadi takrif hukum akal. Maka takrif hukum akal itu iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan atau menafikan dia daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang cuba dan tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan. Itu takrifnya. Itu hukum akal ialah sesuatu perkara yang diisbatkan atau suatu perkara yang dinafikan, iaitu mengikut akal, bukanlah terhenti kepada benda yang diulang atau yang dicoba atau buat percobaan sebagaimana hukum adat, dan bukan juga terhenti kepada yang memang telah ditetapkan atau telah dibuat, iaitu hukum yang telah dibuat, ditetapkan oleh Allah Ta'ala yang dikatakan syarak. Jadi terkeluar daripada hukum akal benda yang sudah terjadi berulang-ulang seperti adat, dan juga benda yang telah ditetapkan oleh wadih, iaitu wadih asy-syar'i atau yang wadihnya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak dikira hukum akal. Dan keluar, sebab itu dikatakan pada musannif seterusnya, dan keluar dengan kata tiada terhenti atau berulang-ulang itu hukum adat, kerana ia terhenti atas berulang-ulang. Itu hukum adat. Maknanya hukum adat bergantung kepada benda yang berulang. Seperti mana misalan setiap kali makan kenyang, ataupun setiap kali lapar makan. Itu semua benda adat kerana dia berulang-ulang.
Artinya dia berlaku pada seorang dan berlaku pada orang lain, atau berlaku pada kita setiap kali kemudian akan berulang lagi berlakunya. Begitulah seterusnya. Jadi hukum akal tidak begitu. Dan keluar dengan hukum dengan kata tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan, dia itu hukum syarak, kerana ia terhenti atas orang yang menghantarkan dia, yakni syarak menghantarkan dia, dan tersimpan hukum akal itu pada 3 bahagi seperti yang akan datang sebutnya. Jadi juga hukum akal tidak terhenti kepada apa yang dihantarkan oleh syarak, kerana syarak meletakkan atau membuat sesuatu hukum yang tidak difikir oleh akal. Artinya akal harus mengikut, tidak boleh menukar-nukar apa yang ditetapkan oleh syarak. Itulah yang dikatakan hukum akal. Dalam hal ini, maka hukum terbagi kepada 3 tadi, iaitu hukum akal, hukum adat dan hukum syarak. Itulah takrif hukum akal. Takrif hukum adat. Dan hukum adat itu iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan, atau menafikan dia daripadanya dengan wasitah dicoba-coba, iaitu dengan berulang-ulang, dan tersimpan ia pada 4 bahagi. Itu yang dikatakan hukum adat. Artinya sesuatu dan ketetapan, atau sesuatu kenafian, atau benda yang dipositifkan, atau benda yang dinafikan atau dinegatifkan, dengan benda yang berulang-ulang setelah dicoba beberapa kali. Begitulah berlakunya. Misalnya dicoba beberapa kali, apabila lapar perlu makan, apabila haus perlu air. Itu sudah dicoba berkali-kali. Ataupun kalau dalam negeri umpamanya, apabila kita masuk sesuatu negeri, kita akan lihat dalam negeri tadi bendera-bendera setengah tiang. Maka bila kita lihat bendera setengah tiang setiap kali ke negeri A, ke negeri B, apa maknanya? Maknanya menunjukkan dalam negeri tadi ada rasa kesedihan atau rasa takziah kematian raja, atau lain-lainlah perkara yang menyedihkan. Kerana itulah sebabnya bendera tadi setengah tiang. Atau pada masyarakat kita, kalau kita lihat hari-hari naik kereta atau naik motor, dan kita nampak lampu merah, berhentilah. Lampu hijau, berjalanlah. Itu adat. Kerana berlakunya memang begitu. Dan diulang-ulang, artinya setiap kali di jalan A ada merah, kita berhenti. Jalan B ada merah, kita berhenti. Begitulah seterusnya kalau ada hijau. Begitu juga kita terus jalan. Ini adalah yang dikatakan hukum adat. Walau bagaimanapun, pengarang mengatakan hukum adat itu boleh dibagi kepada 4 bahagian. Pertama, ditambatkan wujud dengan wujud, seperti ditambatkan wujud kenyang dengan wujud makan. Kedua, ditambatkan adam dengan adam, iaitu ditambatkan tiada kenyang dengan tiada makan. Ketiga, ditambatkan wujud dengan adam, seperti ditambatkan ada sejuk dengan tiada selimut. Dan keempat, ditambatkan adam dengan wujud, seperti ditambatkan tiada hangus dengan sebab wujud manik, iaitu penegah, yang menegah kepada wujudnya benda tadi, iaitu wujudnya api dengan wujudnya basah. Jadi hukum adat begitu, sama ada kepada disertakan wujud dengan wujud. Artinya adanya makan, ada kenyang.
Mana kalau tak ada makan, tak ada kenyang. Tapi adanya makan, ada kenyang. Itu wujud dengan wujud. Atau disertakan Adam dengan Adam. Artinya tiada dengan tiada. Seperti mana yang dikatakan di sini ialah tiada kenyang, maka tiada makan. Mana kalau tak makan, tak kenyang. Begitulah maknanya tiada kepada tiada. Atau dimaknakan kepada ada daripada ada kepada tiada. Seperti adanya apa? Adanya sejuk kerana tiada selimut. Kalau pakai selimut atau pakai baju panas, tak sejuk. Ataupun tidak ada heater, sejuk. Kalau ada heater, tak sejuk. Jadi ada heater, tiada sejuk. Kalau tak ada heater atau tak ada selimut, maka dia sejuk. Atau tiada kepada ada. Seperti diumpamakan ada manik kepada sesuatu perkara. Seperti mana yang dikatakan di sini, iaitu hangus itu tiada hangus. Makna tak boleh hangus, makna tak boleh terbakar kalau sekiranya benda yang dibakar itu basah. Kerana apa? Benda basah tadi menegah daripada dibakar. Begitulah yang dikatakan hukum adat. Seterusnya pengarang masuk ke dalam perkara ketiga, iaitu takrif hukum syarak. Dan hukum syarak itu hukum Allah yang tergantung dengan perbuatan mukallaf dengan tuntut suruh atau tuntut tegah, atau dengan harus, atau yang dihantarkan bagi tuntut bagi dan bagi ibahah. Itu dikatakan hukum syarak. Ialah sesuatu yang dituntut atas mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah masuk baligh dan akal. Itu dikatakan mukallaf. Dituntut ke atas mereka perkara-perkara yang disuruh, artinya wajib. Dan yang ditegak, artinya haram. Yang tidak disuruh, haram atau makruh. Yang dituntut, iaitu wajib. Ataupun yang harus, artinya yang boleh dibuat atau tidak dibuat. Nanti kita akan tunjuk contoh-contohnya lah. Tapi di sini takrifnya dulu begitu. Itulah yang dikatakan hukum syarak. Hukum yang telah diletakkan oleh Allah, iaitu oleh syari'. Mana Allah SWT yang mensyariatkan mengenai perkara yang dituntut perintah atau dituntut tegah atau harus. Dan masuk di dalam tuntut suruh itu dua perkara. Jadi kalau diminta ataupun disuruh, diperintah, ada dua perkara di sini. Pertama, wajib, maknanya barang yang diberi pahala atas orang yang mengerjakan dia, dan diseksa atas orang yang meninggalkan dia, seperti sembahyang 5 waktu dan puasa bulan Ramadan dan zakat dan lainnya daripada segala wajib syar'i. Itu yang pertama. Wajib artinya hukumnya iaitu di mana wajib disuruh mengerjakannya, jika dikerjakan dapat pahala, dan jika ditinggalkan maka akan berdosa atau dikenakan dosa. Maka itu adalah yang wajib, seperti sembahyang wajib. Kalau sembahyang dapat pahala, tidak sembahyang dapat dosa. Begitulah juga puasa, begitulah juga zakat. Itu pertama. Kedua, yang dituntut berupa sunat. Maksudnya barang yang berdiri pahala atas orang yang mengerjakan dia, dan tiada diseksa atas orang yang meninggalkan dia. Itu dikatakan sunat. Artinya disuruh. Disuruh juga untuk kita mengerjakan. Tetapi tidaklah jadi wajib, tapi disuruh. Artinya kalau buat, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidaklah berdosa. Itulah yang dikatakan wajib.
tadi wajib, yang kedua ialah sunat. Dan masuk di dalam tuntut tegah itu dua perkara. Itu tentang suruh. Suruh itu ada suruh wajib, ada suruh sunat. Suruh tegah pula ada dua perkara. Pertama, haram. Maknanya barang yang diseksa atas orang yang mengerjakan dia dan diberi pahala atas orang yang meninggalkan dia. Itu haram. Maknanya ditegah. Tegah haram. Kedua, tegah makruh. Maknanya barang yang diberi pahala atas orang yang mengerjakan. Makruh iaitu maknanya barang yang diberi pahala atas orang yang meninggalkan dia. Meninggalkan dia dan tiada disiksa atas orang yang mengerjakan dia. Itu makruh. Dilarang. Tetapi makna kalau orang itu mengerjakan, makna meninggalkan dia dapat pahala. Kalau orang itu mengerjakan, tidaklah dikira dosa. Itu dikatakan makruh. Makna dibencilah. Kariha. Daripada perkataan kariha, jadi fa'il isim maf'ul makruh. Kalau isim fa'il karih, jadi makruh, makna yang dibenci. Itulah bahagian yang ditegah. Ringkasnya kita tahu bahagian yang disuruh wajib dan sunat, bahagian yang ditegah haram dan makruh. Dan ibahah, iaitu keharusan, iaitu harus, iaitu satu jua. Maknanya bersamaan perbuatan yang ditinggalnya tiada pahala dan tiada siksa. Maka dihimpunkan suatu yang harus itu dengan empat yang dahulu itu, maka jadilah jumlahnya 5 perkara, dinamakan hukum taklif yang 4 taklif yang 4 dahulu itu. Dan ibahah itu dinamakan hukum takhyir, mana memilihlah. Jadi ada 5 hukum sekarang dalam syarak. Yang disuruh wajib dan sunnah 2. Kemudian yang dilarang haram dan makruh, jadi 4. Dan yang 5 adalah harus. Tidak dilarang dan tidak disuruh. Artinya harus. Seperti misalnya kita nak berjalan-jalan saja, ataupun nak berehat, nak tidur dan sebagainya. Itu semuanya adalah perkara terpulanglah pada kita. Nak tidur ke, nak jaga ke. Jadi tak ada dalam sini perkara hukum-hukum makruh ke, sunnah ke, haram ke, ataupun lain-lain. Itulah pelajaran yang pada hari ini. Cukuplah saya rasa untuk kita halusi tentang pelajaran takrif akal, takrif adat dan takrif hukum syarak. InsyaAllah kita akan sambung lagi di lain masa, insyaAllah di lain pelajaran. InsyaAllah saya ucapkan selamat memutalaah khasnya kepada pelajar-pelajar Kuliah Duha Masjid Al-Ma'mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.